Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini yang bercahaya yang bersinar. Saya Fitri Yahya temani anda. Saya Fariha On. Bercahaya bersinar tu, tengok sikit bercahaya bersinar tu. Setiap hari kita mengharapkanlah juga kita mempunyai satu harapan yang kita bawa untuk kita mengejar sebenarnya. Hala tuju hidup kita tu perlu ada. Jangan sampai dah bulan, nak masuk bulan 3 dah Cik Fitri tak ada lagi hala tuju ataupun objektif hidup kita ni. Apa kita nak perlu capai tahun 2024. Itu dia, dan kita esok masih ada Februari. Kita di tahun 4 dan kemudian kita akan menjengah ke bulan Mac yang sangat kritikal. Yang pertama kerana bakal anak-anak bakal kembali ke sekolah. Betul. Yang kedua, kita akan menyambut Ramadan. Jadi selang sehari saja. Jadi pastinya kesibukan itu luar biasa. Ditambah dengan sekarang ni cuaca yang panas. Dan ditambah juga kabarnya nanti 1 Mac 2024 kenaikan SST 6% ke 8%. Itu. Jadi anda kena perhatikanlah bagaimana mungkin anda yang berniaga ataupun yang berhubungan dengan apa-apa corak perniagaan yang melibatkan SST, pastikan anda sedar kerana cahayanya telah pun bertambah. Jadi kita harapkan kita buat persiapan yang rapi serapi yang mungkin untuk menepani pelbagai peristiwa yang akan berlaku pada bulan Mac nanti. Baik. Apa-apa kita mulakan dulu. Kita tengok cuaca hari ini, Fitri. Macam mana? Sedikit perkembangan ini daripada pihak meteorologi Kuala Lumpur. Kalau dilihat kat sini beberapa kawasan ada yang cerah, ada yang hujan. Kuching nampaknya cuaca hujan sepanjang masa. Kita harapkan adalah nanti pencahayaan matahari semula jadi. Di lain-lain kawasan, Fitri? Okey, nampaknya di Putrajaya nanti hujanlah ya. Kota Baru pun bila menjengah pukul 10 hujan. Ipoh, Senai, tempat-tempat lain nampaknya cuaca okey. Kalau anda nak buat sebarang aktiviti pergerakan, ini panduannya. Baik. Dan seterusnya kita kongsikan. Ini dululah harian muncul. Okey. Ini berkenaan dengan harga kita kata SST naik kan. Jadi bimbanglah yang tak ada kaitan pun akan buat akan cuba ambil kesempatan, tapi katanya mengikut Prisma, harga kekal macam biasa. Nafi akan berlaku kenaikan harga makanan di restoran mamak bermula pada 1 Mac nanti. Kita harapkanlah ianya harga kekal sebab kita bimbang juga bila SST naik kan. Kita tahu rakyat masih lagi menanggung bebanan macam kos sara hidup, betul, barang-barang harga naik. Jadi itu nanti bila SST naik 8% ni, kadar inflasi pun naik juga. Jadi ini antara kerajaan sedia kaji kekal kadar SST bil air dan juga elektrik. Bil elektrik sekarang tinggi apatah lagi cuaca panas. Itu yang kadang-kadang buatkan anak tekan aircon je. Terpaksa membeli pendingin hawa untuk memastikan keadaan yang selesa, terutama mereka yang tinggal di tingkat atas ke faham ke dapat dirasa. Jadi nak bukan sebab nak mewah ke apa, tapi kerana keperluan, terutamanya ada anak kecil ataupun warga emas di dalam rumah Kepanasan cuaca kini juga kita nak raikan juga kepanasan bahang AJL hari Ahad nanti. Jadi antara yang akan merebut siapakah juara AJL, ini dia. Baik, beliau adalah ini penampilan kali kedua. Betul kan? Di AJL. Saya ingat yang pertama lagu Tanpamu. Pakat yang pernah juga baca luahan beliau di Twitter. Tapi insyaAllah mungkin lagu ini akan memberikan sinar baru untuk beliau kembali bersinar, sebab memang ada bakat boleh buat lagu, mungkin lirik dia boleh buat, menyanyi pastinya. Macam lah, berlakon pun boleh buat juga. Dengan menampilkan lagu Hasrat, pastinya ramai sekali peminat-peminat Amir Jahari yang mendengar lagu Hasrat ni katanya ini bakal juara. Benarkah bakal juara? Nanti kita saksikan. Sebab katanya ada vibes lagu macam lagu Pergi yang pernah muncul sebagai juara lagu sebelum ini. Baik, kita teruskan bersama dengan penyanyi lagu Hasrat, Amir Jahari. Amir Jahari, silakan. Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Jika hari ini ku menghembuskan nafas terakhir, pedulikah kamu? Teriaklah
Sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Tiada daya dan upaya untuk membuatmu senyum, seakan akan tidur. Yang kusangkakan hanyalah mimpi tidak terperi. Genggam merah tanganku, teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Tuhan, izinkan ku cerita apa ku rasa. Izinkan ku lafaz kata cinta, beri makna rindu. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Itu dia Amir Jahari, finalis AJL yang bakal berletak pada hari Ahad ini, 3 Mac. Silakan Amir. Ya. Assalamualaikum. Salam. Okey. Sihat Amir? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan? Perasaan AJL? Saya kurang ada perasaan sebenarnya. Sejujurnya. Sebab kita dah ready untuk the whole band untuk perform dengan orkestra. So hari ini pun kita ada rehearsal. Bisa lagi. So insyaAllah segala preparation semua dah siap lah. Okay, mental biasa Amir bermain dengan gitar kan. Kali ini orkestra kan? Orkestra. Okey, macam mana mungkin nak sesuaikan dengan orkestra kan skala dia besar kan? Lagu ni nak bermain dengan orkestra tu macam mana? Arrangement kita diolah oleh AJ Koko dan saya sangat yakin pada beliau. So insyaAllah bila kita main dengan AJL nanti semuanya akan harmoni lah. Dia akan tak boleh reveal sebenarnya arrangement dia macam mana. Tapi akan ada berapa tahun? 10 tahun juga tak pernah siri AJL? 10 tahun betul. 10 tahun. Ya. Bila dah 10 tahun ni tiba-tiba muncul antara finalis, bagaimana? Sebab kebanyakan peminat-peminat ni dia memang kata lagu hasrat lah, boleh menang lah. Ini macam satu harapan yang berat juga. Bagaimana? Saya setiap kali bila saya buat live TikTok, diorang akan macam cakap, oh ni bau-bau juara, ni Amir Jahari juara apa semua. Saya selalu pesan dekat diorang, kita mampu berdoa je, jangan harap lebih sangat. Dan fokus saya nanti dekat AJL adalah untuk perform, memberi message dan juga
menyajikan persembahan yang terbaik untuk mereka yang menonton di Stadium Axiata dan juga di rumah lah. Tengok macam mana macam profil kepada setiap artis bertanding. Majoriti yang memang ada gosip, kontroversi, vibes kan, tengah. Tapi Amir underdog, yang tak ada, jarang muncul cerita di media sosial ke kan, hanya berkarya saja. Macam mana dari segi nak standing dengan biasan populariti artis finalis lain? Betul. Okey. Dia bagi saya lah, bila kita macam saya lebih fokus kepada composing, membuat lagu. Jadi saya tak fokus kepada menyanyi sangat. So menyanyi itu part of composing lah saya, sebab saya singer songwriter. So bila nak dikatakan pasal saingan ataupun mereka yang di luar sana memberi impak lebih daripada saya, sebenarnya memang itu adalah saya punya branding. Sebab saya punya brand lebih terjurus kepada saya nak memperkenalkan lagu, nak share lagu saya. Bukan untuk karya yang bersuara. Karya yang bersuara daripada gosip-gosip yang bersuara. Bila kita dengar lagu Hasrat ni, dia macam tenang je. Dia nak tahu juga mesej lagu ni sebenarnya. Okey, lagu Hasrat ni saya tulis pasca 2021 masa PKP, dan masa tu Nick Amir, director filem Imaginor, dia call saya, dia nakkan lagu. So saya pun cakap dengan dia boleh. Saya minta lah dia skrip untuk saya baca dan sebagainya, tapi dia bagi saya sinopsis. So berdasarkan sinopsis yang pendek tu, saya cuba create saya punya own stories, imajinasi, dan dengan imajinasi saya itu terhasillah Hasrat. Dan masa saya buat lagu tu juga, dari sudut emosi saya sangat-sangat berat, sebab masa tu saya baru tahu yang ayah saya ada kanser tahap 4. Dan dia baru meninggal 2022. Dan itulah saya banyak juga membaca luahan kecewa, kesedihan. Macam mana sekarang ni bila mungkin AJL ni menjadi penyuntik semangat kembali berkarya, kembali segar, kembali bermaya. Macam mana Amir? Bukan kerana AJL untuk saya kembali bernyawa, tapi kerana antaranya lah antaranya apa yang melonjakkan lagi perjalanan saya lepas ni lah. Sebenarnya AJL adalah satu stage yang berprestij dekat Malaysia ni. Tapi sebab saya kembali berkarya sebenarnya adalah masa ayah saya meninggal dunia. Saya letakkan jasad dia ke liang lahat, dan masa tu saya fikir banyak legasi yang ayah saya tinggalkan dekat kita adik-beradik dan juga saudara mara. Tapi apa legasi saya nanti kalau saya pergi? Itu yang saya rasa macam terpanggil untuk kembali menjadi Amir Jahari, sebab sebelum ni saya menukar nama dan juga sebenarnya decide untuk tak nampak sangat dalam muzik industri dah. Betul. Tapi saya kembali jadi Amir Jahari. Setiap berlaku tu pastinya ada kan hikmahnya. Betul. Baik, Amir, kita nak tahu persiapan. Tadi kata macam dah ready dah. Tapi nak tahu juga apa antara sikitlah bocor rahsia sikitlah. Keunikan nanti selain daripada orkestra tu apa? Keunikan. Saya rasa saya lebih membawa mesej masa AJL nanti. Sebab kita tak ada fancy-fancy. Performance kita biasa-biasa je. Tapi sebab saya nak fokuskan lebih kepada rasa tu. Sebab orkestra pun dah cukup besar. Lagu Hasrat before orkestra dia macam sangat melodik, yang macam biasa monotonous kan. Tapi bila AJ buat arrangement yang orkestra yang lagi besar tu, kita memang fokus kepada emosi, pembawaan emosi dan juga mesej yang kita nak sampaikan lah nanti insya-Allah. Jadi itulah katanya bila AJL ni artis berbelanja besar jugalah. Betul. Sebab nak memastikan impaknya tu sampai. Okey, jadi lepas ni macam mana? Sebab biasa bila artis lepas JL je dia kena ada follow up kan, supaya orang tu nama tengah hangat tu jangan lambat sangat nanti hilang balik. Masa tengah vibes tu okey. Ada perancangan untuk single berikutnya? Saya independent artist. So saya tak ada terikat dengan mana-mana label. Jadi in terms of funding tadi yang tanya tadi, memang saya serap kos guna duit saya sendiri 100%. Dan ada juga bantuan daripada ex-manager saya Jolie, daripada Nick Amir sendiri. So itu alhamdulillah kita ada bajet lah untuk tu, untuk AJL tahun ni. Dan untuk single seterusnya, saya bukan nak buat single saja. Lepas ni saya akan keluar dengan album yang terbaru insya-Allah. Album ketiga. Ketiga. Harapan sikit Amir untuk AJL nanti? Supaya peminat mengundi ke persembahan terbaik ke macam mana? Betul. Okey, untuk AJL nanti pastikan deria telinga anda peka, sebab
undilah yang korang rasa yang selayaknya untuk persembahan terbaik. Dan untuk pemenang, dia dah ada prejudge dah. Dan benda tu kita just nak perform for you guys. Harap korang semua dapat rasalah apa yang kita nak sampaikan nanti dekat rumah, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Nyanyi sikit lagu Ingga boleh? Sekarang ke? Lepas ni dah kita? Lepas ni tak ada dah. Tak ada dah. Itu antara lagu yang unik lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Lepas ni pun saya ada beberapa projek yang melibatkan Sarawak government untuk lagu-lagu Sarawak lah, insyaAllah. Okey, Amir, terima kasih banyak-banyak. Kami doakan moga saya cakap dulu saya boleh. Kita doakan agar Amir sihat, moga-moga dapat perform dengan baiklah nanti kan. Itu yang penting, kesihatan tu. Amin. Ya, insya-Allah. Silakan Pak Cik. Tadi minta lagu apa tadi? Ingga. Okey. Dia bahasa Sarawak kan, dekat verse dia. 2 3 4. Susah nak madahkan kita bila manusia jenis pelupa, bila manusia naik pala. Susah sikit baru cari Tuhan nak tahu kami nang seksa nyawa. Nangan biar kasa diri up, nangan biar kasa tahu semua. Nangan pelik sikit alu hingga tapi body ano sidaknya sama macam kita. Kami larut dalam itulah nanti kita sambung sekejap lagi tapi kita dah beres. Terima kasih Hari. Terima kasih Selamat berjuang di HL. Terima kasih. Selepas ini kita akan teruskan dengan topik kita iaitu bahaya arus karau. Selepas ini Dian Syahir terus bersama kami. Sedap lagu tadi. Kebelakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan beberapa kes lemas ketika sedang bermandi-manda dan beriadah di kawasan pantai. Terbaru, kes seorang lelaki yang berusia 44 tahun yang ditemukan lemas selepas hilang ketika bercuti seisi keluarga di pantai Batu Buruk, Terengganu pada 19 Februari lalu. Selain itu, banyak lagi kes lemas yang dilaporkan dan kebanyakannya telah merenggut nyawa. Antara faktor kejadian yang tidak diingini seperti ini berlaku adalah disebabkan oleh arus karau. Arus karau menjadi perangkap maut yang boleh menyebabkan mati lemas dan merupakan arus yang melalui saluran sempit terbentuk di persisiran pantai dan bergerak menuju ke arah laut. Arus karau dapat dikesan dengan adanya permukaan air yang lebih tenang, berwarna gelap dan berbuih putih di antara ombak-ombak yang pecah di pantai. Apakah langkah yang perlu diambil jika berhadapan dengan situasi ini? Sebagai masyarakat, kita perlu sentiasa peka dan cakna dengan pelbagai tragedi yang berlaku di sekeliling, terutama amaran daripada pihak berwajib. Okey, kita nak kupas isu, kita nak mandi-manda, tapi perhatikan kepada bahaya arus karau yang mungkin menjadi perangkap maut kepada anda. Dan sebenarnya kita perlu ada ilmu yang bagaimana kita nak patut tahu kan. Di satu kawasan kita bawa anak-anak kita dan sebagainya, mana sebenarnya yang berisiko. Jadi kita nak terus berbincang berkenaan dengan bahaya arus karau ini bersama dengan tetamu kita dari Terengganu ni, baru sampai. Okey, Profesor Teknologi Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir merupakan pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Prof, terima kasih bersama kami. Itu dia. Sebab saya itulah masih ingat saya terbaca, ini memang fakta. Katanya tidak banyak kawasan di Terengganu yang sesuai dijadikan sebagai kawasan mandi-manda. Padahal kita sinonimkan Terengganu ini sebagai tempat bercuti mandi-manda kan, tapi itu yang sebaliknya. Jadi apa yang kita perlu faham sebenarnya Doktor, peringkat awalnya tentang arus karau ni, faktanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri dengan Faria dah lama tak pergi Terengganu? Lama dah. Lama dah. Itulah. Sebab apa, kenyataan macam tu tadi sebenarnya kadang-kadang orang jadi takut lah. Takutlah. Sebenarnya arus karau ni dia boleh berlaku di mana-mana lautan. Cuma dia perlu memenuhi beberapa kondisi. Saya boleh ceritakan secara mudah, sebenarnya arus karau ni adalah arus yang mana bila air ombak yang datang ke laut tu, dia dari satu ombak ke ombak yang lain tu, dia memerlukan satu ruang untuk dia patah balik. Kan kalau kita tengok ombak ni bila sampai laut, dia akan patah balik ke laut. Cuma bila dia berlaku dalam keadaan yang mendadak, terutama sekali waktu angin kuat ataupun waktu gelombang agak tinggi, jadi dia akan
berkumpul dan dia akan patah balik ke laut dalam bentuk alur. Itu yang kita rasa macam dia dia akan macam menarik orang keluar ke. Baik, arus karau ni satu fenomena yang bahaya kan, apatah lagi sekarang ni musim cuti sekolah kan. Kadang-kadang kita dah plan nak bawa anak-anak pergi manda-manda dan sebagainya, kita nampak pantai tu kadang-kadang alah tak bahaya, cetek je, tak apa kan. Tapi bagaimana kita melihat walaupun pantai tu cetek kan, nampak tenang, tapi sebenarnya ada rupanya risiko fenomena arus karau. Saya rasa secara mudah kalau kita boleh bagi indikasi lah supaya orang boleh nampak pergerakan arus tu kan. Contoh kita pergi ke laut, kita nak make sure anak-anak kita okey, Sebenarnya antara indikator kita boleh tengok adalah buih-buih dekat laut tu. Kita boleh nampak kalau kita contohlah kita pergi kawasan yang agak landai macam di Port Dickson, di kawasan pantai barat ni banyak layang landai. Jadi kita tak nampak sangat ombak tu besar ataupun dia punya buih-buih putih ni banyak. Selalunya musim tengkujuh di kawasan pantai timur, bukan Terengganu saja, hampir di sebahagian besar kawasan pantai timur. Sebahagian besar kawasan ni kita boleh nampak buih yang banyak ni menandakan banyak ombak yang pecah di kawasan pantai. Ini antara indikasi yang menunjukkan bahawa akan ada arus yang akan patah balik ke laut. Tapi arus karau ni dia bukan berlaku all the time. Dia tidak sepanjang masa sentiasa ada pada keadaan tersebut. Dia berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Kadang-kadang dia melihat pada bentuk muka bumi pantai. Dia maksudnya kalau lagi cerun ke atau macam mana? Selalunya yang lebih cerun ni lebih cenderung untuk adanya arus karau. Dia menarik atau macam mana? Dia macam arus ni dia kalau kita tengok daripada atas kan, dia macam ada satu air yang pergi menembak semula ke laut. Dan dia agak mengejutkan sebab sebahagian besar yang berlaku di luar negara. Benda ni pun berlaku banyak di luar negara. Di kawasan pantai-pantai yang orang mandi. Orang yang kita kata perenang yang bagus pun boleh menyebabkan mereka lemas. Kalau perenang tu bagus, maksudnya dia kena bertenang sebab dia akan patah balik. Betul. Atau macam sebab dia menyebabkan orang jadi panik. Dan tiba-tiba ada macam benda tarik kat dalam air kan. So itu menyebabkan orang panik. Sebab tu antara yang sebahagian besar penyelidik kata kalau boleh bertenang. Bila ditarik ke laut ni kena bertenang sebab dia akan tarik dalam sekitar 10 ke 15 meter. Lepas tu dia akan beredar ke tepi kawasan yang air keluar tu lah. So jadi kita boleh swim balik lah ataupun berenang balik ke pantai. Oh, maksudnya bila tak ada dia dah bawa ke sana, dia dah tak ada tarikan tu, macam kita kena berenang ke arah mana? Kena berenang balik ke laut lah. Tapi sebenarnya tak jauh. Kalau kita tengok dalam sekitar 15 ke 20 meter. Cuma keadaan kita boleh imagine lah tiba-tiba duduk dalam air kan, orang macam orang tarik. Memang panik. Jadi itu yang berlaku. Bila ditarik ke laut tu orang sebahagian besar akan panik walaupun orang yang pandai berenang. So sebab tu kita rasa antara untuk makluman siapa-siapa yang pergi ke laut, cuba melihat dulu keadaan laut. Kalau kita nampak banyak sangat buih-buih kat laut tu yang dan diikuti dengan ombak, kalau boleh kurangkanlah untuk mandi. Jadi apa lagi indikator? Tadi Dr. sebutkan buih. Apa lagi kita sebagai orang yang tak ada ilmu ni nak melihat ke ini bayangan dia, estimation ke, cuaca ke ataupun apa faktor-faktor yang kita boleh jadikan sebagai indikator? Saya rasa zaman sekarang ni orang pun ada banyak teknologi yang kita boleh follow. Ada gadget, kita boleh tengok apps, pelbagai aplikasi untuk dapat maklumat sedikit sebanyak tentang kita punya keadaan laut dan juga cuaca. Kalau kita nampak contohnya kawasan pantai timur ni, kita tahu bulan Disember hingga ke bulan 2 ni memang agak kuat. Walaupun keadaan tenang, kita nampak panas hari itu, tapi ombak yang datang daripada tengah laut still lagi akan ada. Prof, seperti mana kita kongsikan video ini? Mungkin Prof boleh so kalau kita boleh nampak tu kan, nampak tak buih-buih putih tu kan? Akan ada satu arus yang menembak semula ke laut. Sebab tu dia memecahkan buih tu. Kita nampak arus yang ke laut tu lah yang kita panggil arus karau. Dalam bahasa Inggeris dia panggil rip currents. Rip current. Fenomena ni biasa? Fenomena ni biasa. Dia bukan satu yang luar biasa. Berlaku di mana-mana saja. Sebahagian besar di negara-negara barat kan, kawasan yang orang biasa mandi pun biasa berlaku. Cuma sebab dia ada sistem kita kata pemantauan pantai. Jadi bila dia nampak dah mula ada rip current, sebab tu kawasan pantai ni dia ada tempat macam apa? Menara kan? Menara untuk keselamatan pantai. Jadi dia akan buat warning ataupun dia akan sediakan ruang-ruang yang bendera untuk tentukan okey, mandi kat sini, jangan mandi kat sini. So itu antara
usaha-usaha yang boleh dibuat lah untuk tambah baik kawasan. Kita mungkin dapat komen sikit yang kita paparkan grafik. Okey. Ini dia susulan daripada apa yang berlaku hari itu. Kita ada pasukan bomber kita buat pencarian. Jadi biasalah bila buat pencarian ni ada diver yang akan turun. So ada timbul kita dapat maklumat lah ataupun yang ni yang disebut sini oleh Ketua Bomber Bahagian Kuala Terengganu yang sebahagian besar daripada dia punya pegawai menemui beberapa kawah, tapi saya rasa cara berita tu diambil dalam konteks yang salah. Sebab kawah ni ikut pada orang yang melihat benda itulah. Kadang-kadang mungkin dia nampak kawasan sedikit dalam dia panggil kawah, tapi bila interpretasi di pihak luar orang kata ada kawah besar lah dekat Terengganu. Jadi orang takut nak pergi Terengganu. Sebenarnya dalam kita di INOS, di Institut Oceanografi, kita memang ada buat pemantauan dari segi pemetaan dasar laut. Dan kita memang dapati tak ada sebarang kawah, cuma akan ada beberapa kawasan yang dia akan cerun sikit, naik sikit. Kawasan-kawasan itulah yang kadang-kadang mungkin disebut sebagai dalam konteks ni kawasan kawah. Okey. Berdasarkan apa yang telah berlaku kan, pastinya bila kita berbicara berkenaan dengan ini, macam tadi Prof kata, mungkin ada orang yang takut nak pergi Terengganu dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya inisiatif-inisiatif yang sepatutnya kita ambil, kita usahakan untuk meningkatkan lagi kewaspadaan kita demi keselamatan? Saya rasa ini peranan yang kita selalu mainkan di universiti sebagai kami di Institut Penyelidikan pun selalu cuba untuk menyediakan awareness lah, ataupun kita nak bagi kesedaran pada orang awam, terutama sekali pengguna kawasan-kawasan pantai. Sebab kita perasan keinginan orang untuk pergi bercuti, terutama sekali kawasan pantai ni sangat tinggi. Kita dapat ramai, terutama sekali pada waktu cuti sekolah. Sebab jadi setiap kali akan cuti sekolah ataupun masa-masa tertentu ni kita nak bagi kesedaran. Sebab tu saya selalu, kita di UMT kan, kita selalu usahakan beberapa program-program dengan pelajar sekolah, dengan pengguna pantai, dan kita setiap tahun kita ada satu aktiviti besar kita buat di kawasan pantai. Kita bagi Carnival World Ocean Week. Antara tujuan dia sama saja, kita nak bagi kesedaran tentang kebersihan pantai, bahaya-bahaya yang ada di kawasan pantai yang perlu kita ambil maklum supaya kita sentiasa bersedia dengan ilmu. Saya rasa itu saja yang kita boleh bagi adalah ilmu supaya kita boleh kadang-kadang orang di keliling kita boleh membantu bukan saja diri kita, tapi orang di sekeliling kita juga. Saya rasa kalau macam di sekolah kan kita ada latihan kepakaran kan, praktikal, orang bergerak semua kan. Saya rasa kalau yang laut ni pun kena ada jugalah stimulasi ke apa, sebab kadang-kadang kita hanya teori je. Tak ke praktikal kan, terutama yang berada di kawasan yang sekitarnya. Kita pun memang sebenarnya di Terengganu pun kita cuba mendedahkan lebih banyak anak-anak kita di sekolah dengan suasana kawasan persekitaran lautan. Sebab kadang-kadang kita rasa mungkin kita duduk kawasan pantai ataupun duduk di Terengganu ni biasa dengan laut, sebenarnya tak juga kan. Jadi peranan tu kita kena selalu mainkan. Sebab tu kita pun banyak buat program dengan pelajar sekolah, dengan guru-guru di sekolah, nak make sure pelajar-pelajar ni didedahkan dengan persekitaran mereka. Jadi dia lebih faham. Kadang-kadang rumah dia orang pun tak berapa jauh pada laut. Jadi kita nak bagi dia kefahaman yang lebih tinggi. Baik. Kalau kita lihat bahaya arus karau ini, macam tadi kita tahu bahawa negeri Terengganu ada beberapa kawasan, tapi sebenarnya bukan tertumpu di pantai timur saja kan, maknanya secara keseluruhannya. Fenomena sebegini bagaimana? Okey, sebenarnya dia, kalau saya boleh patah balik dari segi teori dia, sebenarnya ada beberapa kondisi, dan sebahagian besar kondisi yang menyebabkan arus karau ini berlaku sebahagian besarnya di kawasan pantai timur. Sebab kawasan pantai timur ni kecerunan pantai itu berbeza. Dan saya boleh cakap sebab kalau kita tengok dalam berita, sebahagian besar orang kata dia ada satu, ini sebenarnya adalah tradisi masyarakat. Orang kata orang Terengganu tak mandi sangat dekat laut sebab keadaan laut tu tak sesuai. Memang betul, pada saya itu bukan satu kesalahan untuk mandi, tapi dia jadi tradisi setempat. Sebab kita ada pelajar-pelajar yang datang di UMT kan, setiap tahun ada pelajar Eropah, pelajar daripada barat datang. Dia agak terkejut. Dia kata kenapa orang tak mandi, sebab dia kata laut sini cantik. Laut ni pada dia tenang, tak macam negara dia kan. Dan sebagian besarnya dia mandi. Mungkin sebab tradisi dia begitu. Dia didedahkan dengan keselamatan air daripada kecil. So saya rasa dia berbalik kepada tradisi setempat. Tidak salah, bukan kata salah orang nak mandi. Cuma kita nampak ada beberapa konotasi orang kata kenapa mandi kat situ, tu bukan tempat orang mandi. Sebenarnya dia bergantung pada keyakinan individu lah. Kalau dia ada ilmu berenang, ada ilmu maklumat tentang laut, mungkin dia
tak ada masalah untuk berenang. Cuma itu yang kita rasa jangan ada konotasi kalau nak mandi tak payah kita boleh je mandi, cuma kena ada ilmu. Bila ada ilmu, kita boleh praktikkan ilmu tu dengan melihat persekitaran dan kita tahu waktu bila selamat, waktu bila kurang selamat. Bermaksud jelah kita memang nak bersantai mandi-manda, tapi perlu juga ilmu lengkap walaupun kita hanya untuk tujuan riadah, tapi perlu ni. Jadi akhirnya mungkin dapat sekali lagi Dr. berikan saranan kepada orang awam, orang yang penonton kita di sini supaya upgrade segala ilmu yang ada. Ya, saya ingat ke mana saja kita pergi, tak kira sekarang ni banyak orang pergi rekreasi di laut, di pantai, di gunung. Setiap apa yang kita buat tu saya rasa perlu ada sedikit maklumat, ada ilmu supaya kita dapat bersedia untuk pastikan bukan saja diri kita selamat, tapi orang-orang yang berada di sekeliling kita juga selamat. Baik, itu dia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, Pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu, berkongsi tentang arus karau atau rip current pada pagi ini, yang mana memberikan satu corak pandangan yang penting untuk kita amalkan dan ia melibatkan nyawa dan keselamatan. Tingkatkan ilmu juga supaya bila ada ilmu tu kita tingkatkan waspada kita jugalah. Terima kasih banyak-banyak Profesor sekali lagi. Ini balik Terengganu terus. Balik Terengganu. Okey, semoga selamat perjalanannya pulang ke Terengganu. Dan selepas ini nanti kita ada satu lagi topik. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan berkenaan dengan ini satu lagi filem terbaru terbitan Grand Brilliant Studio yang bakal ditayangkan hujung tahun ini, bergenre aksi komedi. Membariskan pelakon-pelakon hebat tanah air seperti Alif Sata dan juga Sofia Barakbah. Filem Riza. Filem Riza. Okay. Saksikan. Reza mengisahkan tentang satu pertemuan yang tidak dirancang dan mengubah hidup serta pemikiran Reza mengenai takdir juga ketentuan Tuhan. Sebuah filem terbitan Grand Brilliant Studio, Reza dijadualkan bakal menemui penonton pada penghujung tahun ini. Malaysia hari ini berpeluang mendekati pengarah dan pelakon filem Reza. Cuba kita tengok cerita Abang Ahmad Idham ni, semuanya yang pelakon dia hello, handsome, cantik. Kita tak cukup cantik ke macam mana? Cukup cantik, cuma tak cukup sampai ke filem lagi. Mungkin nanti kita akan buat grooming classes sikit. Kita gurau. Mungkin abang boleh kongsikan filem ini mengenai apa sebenarnya? Filem ni genre dia romantic comedy aksi. Saya dah pengalaman dah naskah ni. Cuma saya tak jumpa a perfect couple untuk bawa filem ni, kerana untuk cerita romcom ataupun aksi komedi ni, couple kena orang tengok dengan senyuman macam How I Wish I'm Alif. Yang lelaki. Kalau yang perempuan, How I Wish I'm Sofia. Dia kena macam ni. Abang yang nyanyi lagu yang sayang kau. Salah. Itu Alif lain. Filem Alif lain. Okey. Oh baby jangan kau marah sebab ku tolak. Mungkin boleh kongsikan mengenai filem Reza ni. Okay, Alif excited ni sebenarnya filem romantic action komedi pertama Alif. Watak Alif bernama Reza, seorang budak pengakap yang sangat skema, tapi ada perjalanan cerita dia yang dia misi mencari sesuatu yang dia finally found something yang melekapkan diri dia lah. Ada benda pun yang rasa macam biar betul abang nak suruh buat ni. Macam dia nak suruh kepala Alif masuk dalam pasir. Dia suruh Alif, Alif boleh tak kau buat flip macam ni? Lepas tu kepala kau terus landing dalam pasir macam tu. Alif macam, biar betul. Tapi kita ada own kita punya stunt team yang untuk train. So Alif buat juga walaupun rasa macam, biar betul abang Maidam ni. Betul dia nak suruh buat macam tu. So Alif buat je. Segan lah. Sebab sekarang ni kita bersama dengan Sofia. Awak ni memang lahir-lahir cantik ke macam mana? Nak tanyalah. Cantik ke? Thank you. Sebab saya rasa macam nak tengok anak macam ni je. Okay, so Sofia memainkan watak Maira. Maira ni dia seorang anak guru silat. And dia ni perangai dia rebellious sikit dengan dia ada dia punya mission kenapa cerita ni terjadi. So Sofia tak boleh bagi tahu. Cerita ni banyak benda Sofia punya new experience. For example, ada satu scene tu Sofia kena lari masuk dalam lori bergerak. Lori tu bergerak, kena lompat dalam tu. So it was a good experience, best. Dengan first time Sofia masuk dalam kereta yang tengah drift. And apa lagi banyak first time kan? First time Sofia naik ATV juga, macam naik ATV. So yeah. Hello, hai semua. Saya kat bawah ni. Hello. Saya bersama dengan
lelaki yang handsome lagi, kacak lagi, bergaya. Apa watak awak dalam filem Reza? Okay, Noki memegang watak sebagai Andika. Sebenarnya ini adalah first time Noki memegang watak sebagai antagonis, orang cakap. Membawa watak yang marah ni, orang bilang, insyaAllah, sebab Noki ni sebenarnya seseorang yang kuat marah. Tapi under control punya marah lah. And then Noki nak rebut satu perempuan ni dalam cerita ni lah. Bukan nak rebut lah. Sepatutnya Noki memang patut berkahwin dengan dia. Cuma atas perjanjian ayanda kita orang lah. Tapi tak jadi sebab perempuan ni tak nak. Kenapa kena tonton? Sebab barisan pelakon dia sangat gini, orang cakap. Action, korang suka kereta. Budak-budak pengakap kena tengok, ada tribute untuk anda. Tontonlah cerita filem Reza ni. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dan Farah nak teruskan pengisian kita berkenaan dengan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Nampaknya satu lagi usaha yang dilakukan, wood plastic composite alternatif untuk industri perkayuan. Kalau lihat di atas ni nampak macam kayu, tapi kita nak tahu betul-betul original kayu ke ataupun ada yang dicampur-campur sebagai alternatif. Kita nak terus bersama dengan tetamu yang kita perkenalkan. Cik Nurliza Mat Yasuk merupakan pengarah Pusat Biokomposit dan Gentian FIDEC, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Terima kasih bersama kami. Dan juga Andy Lai, Eksekutif Pembangunan Perniagaan Perseptif Profil Sdn Berhad. Orang kata bukan Andy Lau. Bukan. Okey, kita bercakap berkenaan dengan wood plastic composite alternatif untuk industri perkayuan. Tapi sebelum tu saya nak tanya jugalah Cik Nurliza, sebenarnya apa peranan MTIB dalam memberikan satu suntikan baru pembangunan industri biokomposit di Malaysia, dan pastinya banyak usaha-usaha yang dilakukan. Ya, betul. Okey, terima kasih Fariha. Okey, untuk makluman semua dan juga para penontonlah di luar sana juga, dimaklumkan bahawa MTIB melalui Pusat Biokomposit dan Gentian ataupun short formnya adalah FIDEC, kita bertanggungjawab untuk membangunkan keseluruhan pembangunan industri biokomposit di Malaysia. So melalui FIDEC, MTIB, seterusnya kita berusaha sebagai pusat maklumat berkenaan dengan hasil R&D dan juga aktiviti berkenaan dengan pra-pengkomersialan ke arah penghasilan produk biokomposit menggunakan bahan alternatif, iaitu seperti daripada gentian semula jadilah. Macam seperti yang atas ni lah. Ya, betul. Nampak So ini adalah mata kasar saya nampak macam kayu je lah kan. Ya, betul. So kita nampak seperti kayu, tapi sebenarnya dia adalah seakan kayu dan dia adalah gabungan daripada dua bahan, iaitu gentian semula jadi, iaitu kita boleh dapati daripada sisa pertanian, hasil perhutanan, sisa pembalakan dan juga hasil daripada sisa daripada kilang kayu. Dan kita gabungkan bersama dengan polimer dan untuk hasilkan produk wood plastik komposit lah. Okey, ini salah satu inisiatif lah. Yes, betul. Ada inovasi lah. Ya, betul. Inovasi. Betul. Okey. Saya nak tanya Andy Lai. Okey, Andy Lai, mungkin boleh perkenalkan dulu syarikat Perseptif Profil Sdn Berhad secara ringkasnya lah. Okey. Pertama, terima kasih untuk jemputan MTIB untuk interview ini. Okey. Perseptif Profil PPSP ditubuhkan pada 1995 dan merupakan antara salah satu penghilang terbesar PVC aging di Malaysia. PVC aging itulah sejenis komponen untuk penghilang perabot di Malaysia. Pada tahun 2002, kita start R&D untuk produk WPC, wood plastic composite. Pada tahun 2005, kita nama produk ini telah ditubuhkan sebagai AB Wood, Agro Bio Based Wood. Selepas itu kita start bekerjasama dengan MTIB untuk kempen dan promosi WPC. Pada tahun 2012 kita dapat IBS dari CIDB, jadi kita boleh supply projek kita untuk
government dan projek government dan komersial. Kerjasama seperti ini penting kan? Ya, betul. Sebab contoh untuk makluman semualah, kami selaku badan kerajaan lah, dan kita sentiasa bekerjasama dengan industri terutamanya dan juga IPT dan juga institut penyelidikan lah untuk kita melaksanakan aktiviti R&D dan juga kerjasama dalam penghasilan produk yang bernilai tambah tinggi lah. Okey. Tadi bila Encik Liza kata tadi macam ada polimer, yes, dia ada betul. peratus-peratus dia kan? Ya, betul. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan biocomposite ni dalam WPC, iaitu wood plastic composite ni? So untuk kita lah orang kata kita sebagai layman, untuk makluman lah, kalau biocomposite ni dia adalah hasil daripada campuran gabungan 2 ataupun lebih bahan daripada gentian semula jadi, iaitu kita boleh dapati daripada seperti yang saya maklumkan tadi, daripada sisa pertanian seperti sekam padi. Sekam padi. Yes, betul. Lepas tu daripada habuk kayu dan juga daripada sisa pembalakan seperti tunggu-tunggu kayu lah. So dan gabungan dengan bahan resin ataupun kita panggil polimer lah, seperti plastik ataupun PVC lah. So untuk gabungan itu dan untuk penghasilan wood plastic composite. Okey, sebelum tu mungkin saya boleh ceritakan sikitlah. Mungkin kita nak tahu apa itu biocomposite, apa produk yang sebenarnya apa orang kata konvensional ataupun tradisional lah. Kalau produk konvensional adalah kita boleh dapati seperti papan lapis, papan serpai, medium density fiberboard dan juga papan laminasi lah. Itu antara contoh-contoh yang kita boleh dapati di persekitaran kita lah, di keliling kita. Tak membazir kan? Tak membazir. Ya, betul. Kita gunakan semula lah. Dan maksudnya tiada sisa buangan lah, maksudnya kita gunakan sepenuhnya untuk hasilkan produk yang bernilai tambah lah. Okey, saya nak tahu apa yang membezakan WPC ni dengan bahan binaan yang lain. Okey, untuk maklumanlah, sebenarnya WPC ni dia mempunyai nilai ataupun kelebihan tersendirilah, di mana dari segi kita boleh nampak dari segi kekuatan, yang mana dia adalah hasil campuran daripada gentian semula jadi dan juga plastik. So itu yang memberikan ianya lebih kuat dan lebih tahanlah, kukuh lah, dan kukuh, dan kita boleh nampak dia adalah seakan kayu, dan kita boleh tengoklah betul-betul seakan kayu, dan sebenarnya pelbagai warna, sebenarnya kat sini kita boleh lihat ada warna seakan kayu, tapi sebenarnya kita boleh suntik pelbagai warna berdasarkan kepada kehendak kita sendiri kan? Yes, betul. Okey, Andy Lai, okey ya? Okey. Kita nak tahu juga bagaimana perkembangan teknologi terkini kan bila membabitkan dalam industri WPC inilah. Teknologi untuk WPC sekarang yang paling terkini iaitu teknologi kita panggil cold extrusion. Jadi teknologi ini masa dia during itu extrusion kita guna 2 atau lebih daripada 2 bahan sekali. Jadi masa dia production dia akan keluar 2 atau 3 jenis bersama, habis tu produk dia extrusion dia sekali. Jadi ini dia guna teknologi ini dia dapat mengurangkan semua yang itu saya lupa itu. Apa bahasa Inggeris apa? Bahasa faktor yang tak boleh faktor yang tak boleh ditentukan. Jadi dia barang dia keluar dia lebih stable. Jadi color dia semua lebih dimensi boleh kualiti dia memang lebih kuat lagi. Mahal tak? Kuat. Harga dia memang dia tak sangat mahal, tapi kalau you berbanding dengan kayu timber asli, kalau you tengok kayu macam mana, tapi yang sederhana memang dia lebih murah, tapi yang ada sikit dia lebih mahal. Tapi ini depends on the final product. Kalau memang kayu dia lebih murah, tapi kalau finish product WPC dia lebih murah lagi, dia maintenance dia kurang. Jadi kerana untuk WPC kita boleh berbaloi lah kalau pakai WPC ni. Betul. Mungkin saya nak tanya juga Encik Liza, berkenaan dengan penggunaan WPC inilah mengeluarkan untuk soalan yang terakhir ni. Okey. Dari segi berkenaan dengan penggunaan ataupun sekarang ni mungkin saya boleh war-warkan dekat sini apa hasil R&D ataupun pembangunan projek fizikal lah yang pernah dilaksanakan oleh NTIB, dan memang sebenarnya kita sentiasa menyokong untuk menjalankan kerjasama bersama dengan IPT, industri dan juga pihak yang berkaitan lah. Kita mewawarkan, dan untuk makluman semua kita sekarang ni telah pun menjalankan projek aplikasi sebenar produk WPC sebagai perabot taman. So ini kita bekerjasama dengan Perbadanan Putrajaya yang kita tempatkan produk kita di Anjong Floria Putrajaya. So untuk projek ini kita tempatkan ada 4 set
perabot taman dan di sepanjang di sepanjang Anjung Floria, dan kita mengalukanlah kalau ada di luar sana yang mungkin nak tengok orang kata secara fizikal dan nak merasai, nak pegang WPC, so boleh datanglah di Anjung Floria. Dan yang keduanya, kita ada juga telah siap di PD, iaitu kios, pembinaan kios makanan dan minuman. Dan yang terakhir, sekarang ni kita dalam masa yang sama, mungkin saya tambah sikit kita sedang jalankan projek untuk pembinaan rumah fas rakyat jenis banjir menggunakan WPC. Baik, okey. Itu antara yang telah dilakukan. Kita ucapkan semoga berjaya, moga banyak lagi inovasi-inovasi baru dalam industri perkayuan. Baik, terima kasih Nurliza Mak Yasuk dan juga Andy Lai. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita bawakan satu lagi topik berkenaan dengan pendidikan. Baik, selepas ini. Kembali di Malaysia, kita nak bawa pada anda tentang perspektif ilmu. Kali ini bersama dengan Yayasan Maghfirah untuk berkongsi tentang hak pendidikan, bukan hanya tentang Quran tapi juga tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi. Saksikan rangkuman ini. Assalamualaikum ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang sedang menonton. Saya, Ustaz Dr. Muhammad Ervino Johari, Duta Raikan Ramadan Yayasan Maghfirah, ingin mengajak kita semua untuk mengambil peluang dalam bulan Sya'ban ini. Nabi SAW bersabda, maksudnya itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, iaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Riwayat An-Nasa'i, kitab puasa, bab puasa Nabi SAW, hadis bernombor 2317. Antara hikmah kita diminta untuk banyak berpuasa pada bulan ini adalah kerana pada bulan ini, amalan tahunan kita diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita dituntut untuk sentiasa memperbanyakkan amalan soleh serta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, saya ingin mengajak ibu-ibu dan ayah-ayah untuk bersama dengan Yayasan Maghfirah membangunkan sebuah hub pendidikan. Untuk pengetahuan para penonton, YM sedang dalam usaha membangunkan sebuah hub pendidikan di Lengging Negeri Sembilan. YM ingin membangunkan hub pendidikan ini di atas sebuah tanah seluas 15 ekar. Di dalam hub pendidikan ini akan dibangunkan Maghfirah International Leadership Boarding School, iaitu sebuah sekolah menengah berasrama penuh. Selain itu, sekolah rendah Islam Integrasi Maghfirah untuk sekolah rendah akan dibangunkan juga di atas tanah seluas 15 ekar ini. Antara kemudahan lain yang akan dibangunkan ialah balapan kuda, padang memanah, kolam bertaraf Olimpik, dewan majlis, taman rekreasi dan prasarana ilmu untuk kegunaan masyarakat. Pada masa ini, sebuah Mahat Tahfiz telah pun beroperasi. Mahat Tahfiz Al-Maghfirah atau MATAM telah beroperasi bermula tahun lepas. Silibus yang menawarkan pendidikan akademik dan tahfiz ini bertujuan melahirkan para pelajar yang seimbang dunia dan akhirat. Bukan itu sahaja, para pelajar didedahkan dengan ilmu memanah, berenang, berkuda dan bersilat sebagai asas mempertahankan diri. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat lebih lanjut perkembangan projek hub pendidikan ini, boleh layari sedekahym.my. Ingat, selagi peluang untuk kita beramal terbuka luas, rebutlah ia sebelum peluang ini tertutup. Baik, itu dia kami kongsikan berkenaan dengan Yayasan Maghfirah. Okey, kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi jangan lupa esok kita nak meraihkan mereka yang dilahirkan 4 tahun sekali punya hari jadi tu kan. 29 Februari biasa orang gurau kan. Februari dah pun muncul. Jadi mungkin ada anda yang lahir 2009 boleh kongsikan pengalaman anda macam mana? 4 tahun sekali diraikan. Pastinya kan satu benda yang sangat menyeronokkan lah. Kerana 4 tahun sekali datang. Jadi bagaimana dari kiraan umur biasalah kan kita kira tahun demi tahun lah. Biasa orang kongsi hari jadi tu 1 Mac ke 28 Februari ke. Kita nak raikan perkongsian tahun lompat. Baik. Jangan lupa nanti esok 9.30 pagi. Februari.
Ya, lepas tu 20 Mac. Allahuakbar. Okey. Kemaskan dan kencangkan gear untuk masuk Ramadan. Moga-moga ada berkah di dalamnya. Kita jumpa lagi esok. Kita dipanjangkan usia untuk jumpa Ramadan nanti. InsyaAllah. Bye. Sekuat manapun aku, suara ini tiada